Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada pagi ini, sebagaimana yang saya nyatakan semalam, perbahasan secara ringkas pada pagi ini berkaitan dengan tajuk amanah. Hari ini kita nak dengar pula amanah tu apa benda, berapa jenis amanah. Hari ini Ustaz dah menguap hampir dekat 10 kali dah. Duk tunggu ni bila nak mula menguap. Nak kata tidur tak cukup, lebih pada cukup. Ada good morning Ustaz, morning to you. Kan? Jadi assalamualaikum kepada semua lah. Baik. Jadi perbahasan tajuk pada pagi ini ialah amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat di dalam suratul Anfal. Suratul Anfal surah ke-8 ayat ke-27. Yang bermaksud, kalau kita merasakan kita orang yang beriman, ini peringatan Allah pada kita semua. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah, dan jangan juga kamu mengkhianati amanah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya, yakni berdosa mengkhianati sesuatu amanah. Baik. Itu segi makna. Kebetulan dalam kitab ni dia ada tafsiran. Sebelum saya hurai secara panjang lebar, kita dengar huraian ayat ni. Pimpinan Ar-Rahman rujukan saya. Mana dia? Mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya ialah dengan meninggalkan suruhannya dan melanggar larangannya. Itu makna, maksud khianat terhadap Allah dan Rasul. Suruhan Allah kita abaikan, larangan Allah kita langgari. Ini khianat namanya. Mengkhianati amanah pula ialah amanah orang, sama ada yang berupa harta benda atau rahsia atau apa jua. Ini yang kita nak bahas insya-Allah. Baik. Itu muqaddimah tentang betapa pentingnya kita memiliki akhlak Islam. Di antaranya ialah amanah. Amanah ini dia duduk dalam kataan takwa. Macam saya sebut, dalam takwa tu ada ikhlas, ada redha, ada sabar, ada benar, ada amanah. Itu sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kalau tadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan supaya kita senantiasa menunaikan amanah kita, baik amanah Allah dan Rasul terhadap kita maupun amanah sesama kita, Nabi memperingatkan pula ayatul munafiqi thalathun idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ataupun muttafaqun alaih, yang disepakati oleh kedua-dua mereka.
Ini dalam bidang ilmu hadis, Imam Bukhari di tangga pertama lah. Imam Muslim di tangga yang kedua. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh kedua-dua imam yang masyhur ini, kita tak perlu meraguinya, ianya sahih. Kalau imam-imam yang lain, kita perlu tahqiq dulu, kita perlu certified, check dulu. Baik, apa sekalipun, kita janganlah merendah-rendahkan kewibawaan ulama-ulama hadis selain pada Imam Bukhari dan Muslim. Kalau compare dengan kita, seperti bumi dengan langit, jauh beza. Mereka ni orang-orang alim yang mengingati ayat-ayat Quran, bahkan sebahagian mereka hafal Quran. Kita Quran pun tak hafal. Semalam jadi imam pun baca surah pendek pun tersangkut-sangkut, kan? Anak kata, abah salah tu abah. Si ibu kata, shh, jangan cakap, nanti batal solat. Sama ya, semua batal solat. Jadi orang macam ni, orang macam kita ni nak condemn ulama-ulama silam, siapa kita? Kan? Semua mereka alim. Baik. Jadi dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tanda munafik itu 3. Munafik dalam hadis ni, munafik di segi amalan. Dalam bahasa Inggeris, deeds and actions. Dia ada munafik di segi i'tiqad, di segi keyakinan, yang merosakkan akidah, yang menyebabkan pemilik sifat munafik di segi i'tiqad ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Yang itu mungkin insya-Allah lain kali. Baik. Dalam hadis mulia tadi, tanda nifak, tanda munafik 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Saya ingin tegaskan di sini, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kita mendidik anak-anak kita, cucu kita, tolong jangan berbohong. Kalau orang Kedah ni, dia suka bohong di segi mana? Anak dia masih kecil, jangan pergi kat sana nak, ada hantu. Sampai ketua dia takut hantu, dia tak takut kepada Tuhan. Itu pembohongan. Tolong kena hentikan benda ni. Biar kita bercakap benar. Ini jangan pergi tu gelap nak, nanti ada hantu. Dia tulis belakang, hantu tu hang. Si anak tahu, ayah lah hantu raya. Kan? Jangan berbohong. Biasakan diri bercakap benar. Apabila bercakap, dia berdusta. Ini orang yang kuat berbohong ni, yakin dah percaya dah. Tak ada manusia yang akan berkawan, yang akan percaya cakap dia orang. Sekali bohong, orang tak percaya. Once bitten, twice shy. Macam itulah lebih kurang. Baik. Sekali kena kencing, sampai bila-bila tak percaya dah. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia mungkir janji. Ini lagi satu hal. Sebab tu kita diajar oleh Islam di dalam surah, nanti saya cek tengok, saya tak hafal ayat ni, Suratul Kahfi, ya. Bagaimana Islam mengajar kita supaya apa-apa jawapan yang kita nak jawab, contoh saya jemput Tuan Haji kenduri, kenduri kahwin siapa? Anak dak, saya lah, hak yang ketiga. Oh ya ke? Kita diajar oleh Islam, gunakanlah kalimah insya-Allah. Insya-Allah. Kalau tak salah saya ayat ke-26 Suratul Kahfi. Kalau tak salah saya lah, kalau salah bukan. Suratul Kahfi ayat 26 kan? Sekejap, Suratul Kahfi ke surah mana?
Bukan suratul Kahfi. Silap. Nanti saya tengok ayat 24. Nah. Suratul Kahfi bermula okey, ayat 23 dan 24. Betul. Baik. Baik, cuba dengar sini. Ni kisah apa? Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang bertanya kepada beliau, dia kata, esok kamu datang, aku akan bagi jawapan. Adakah Nabi itu salah? Tidak. Ini pengajaran untuk umat. Dan janganlah kau berkata mengenai sesuatu yang hendak dikerjakan bahawa aku akan lakukan demikian itu kemudian nanti, ataupun esok kamu datang aku jawab. Tak boleh. Melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Ayat 23, 24, 26 tadi suratul Kahfi bab syiri. Okay, tulis. Ada pen. Sebab saya akan nyatakan nama surah ayat ke berapa. Esok tuan-tuan dan perempuan tak payah rujuk ustaz lain lah. Jadi apabila berjanji, dia mungkin janji insya-Allah. Tapi janganlah kait pula dengan manifesto. Dah tak tunai janji, manifesto tidak ditunaikan, dah dikait dengan Nabi pula. Ni yang kita tak setuju ni, kan? Sampai ada yang kata Nabi Muhammad pun tak tunai janji. Ini kan kita kerajaan biasa. Itu tak betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum. Dia bukan seorang pendusta, bukan seorang yang senantiasa tidak menunaikan janji. Dia terpelihara, tolong. Jadi apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Hudaibiyah itu, bahawa para sahabat untuk menunaikan umrah kemudian tidak dibenarkan masuk, itu bukan soal dia tidak menunaikan janji. Sebab nak ada hukum, Allah nak ajar kita bagaimana kita nak bertahlul sekiranya terhalang. Macam baru-baru ni ada yang pergi Mekah sampai kat Jeddah, kemudian menerima announcement, pengumuman semua jemaah umrah diminta pulang ke negara masing-masing. Kita dah pakai ihram dah daripada KLIA, dah masuk dah ke Jeddah. Macam mana kita nak bertahlul? Tahlul ni maknanya melepaskan diri supaya tidak ada lagi pantang larang. Jadi berlaku peristiwa Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Nabi tidak dibenarkan masuk ke bumi Mekah untuk menunaikan umrah, sedangkan dia sudah berihram. Bukan dia tak tunai janji. Allah nak ajar bagaimana kita nak bertahlul, melepaskan diri. Ni yang susah ni. Tahlul tak faham, jadi bahlul. Cakap ikut suka. Tengoklah Raja Al-Baqarah ayat 196. Bagaimana kita nak bertahlul sekiranya terhalang atau dihalang, sebagaimana yang berlaku. Covid tak dibenarkan, semua jemaah umrah memasuki kota Mekah kena pulang. Bukan boleh pulang macam tu. Saya bukan nak bahas bab umrah haji, yang tu lain kali. Ataupun pergi tanyalah pembimbing umrah dan haji. Saya 2 kali haji, 4 kali umrah, kan? Baik. Jadi jangan kita celupa mulut menyatakan perkara yang tak betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan dia mungkin berjanji, tapi itu cerita lain. Tapi munafik apabila berjanji, dia tidak menunaikan janji. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Ini munafik di segi amalan, yang menyebabkan pelaku yang memiliki sifat-sifat tadi berdosa di sisi Allah. Baik, itu tentang amanah. Kita nak dengar pula ayat Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu, wahai manusia, serahkanlah satu tugasan itu kepada ahlinya. Kalaulah kata contoh,
masjid di kampung saya ni, bendahari letak jawatan. Lepas tu nak cari pengganti. Pastikan pengganti untuk menjawat jawatan bendahari itu yang ahlinya, ataupun pengganti kepada Menteri Kewangan ahlinya. Bila bukan ahli, jadi macam tu, kencing sana, kencing sini, hutang negara 1 trilion, pinjam dengan bond samurai ninja. Bond samurai, bond ninja pun pinjam habis, kata 80 bilion. Tiba-tiba bila tukar kerajaan, Menteri Kewangan yang baru ni kata, no sweat man, we have plenty money. We have plenty of money. Why should we borrow? Kena pergi tanya Menteri Kewangan yang ada. Bila kita cek, Menteri Kewangan ni background dia memang bidang ekonomi dan sebagainya. Tu ahli. Hak yang dulu mana aku tahu. Apa pergi tanya dia lah. Tapi kata CJ pun tak clear. Wallahu alam. Tu yang jadi macam tu. Menggembar-gemburkan, nak merendah-rendahkan kemampuan orang Melayu. Ini very, very unfair. Dah kita hidup dalam sebuah negara multiracial country, please do not speak, jangan bercakap nada yang sedemikian. Mengguris perasaan, mengguris hati orang-orang Melayu. Tak bolehkah kita hidup aman damai? Itu ceritanya. Suara bergema. Dia kata suara bergema. Pasal apa? Kena buka kipas. Okey. Sebelum ni tak bergema pun. Ada masuk keyboard, nampak tak? Okey. Tu ceritanya. Ahlinya. Allah memerintahkan kamu menyerahkan suatu tugas, satu tanggungjawab kepada ahlinya. Ahlinya bermakna orang yang ada ilmu dalam bidang tugas tersebut dan orang yang amanah. Boleh? Tak jawab apa pun? Dah tak pergi mana pun, tak nak tengok aku pun pelik manusia ni. Nak pergi kerja tak boleh, nak menjaga tak boleh, tak mau tengok. Ustaz ni aku tak suka, alhamdulillah. Yang mana tak suka kat saya, tak payah tengok. Hampa komen pelik-pelik, saya pergi aku lanyak. Saya bukan boleh. Ini style saya nak buat macam mana. I can't change myself, you know. Ni dari dulu. Sikap saya macam tu. Saya lebih suka kita berterus terang. Kita cakap apa yang kita perlu cakap. Mungkin orang tak sedap dengar itu, terpulang lah. Kadang-kadang kita bawa ustaz yang agak-agak slow, dia kata mengantuk sangat. Bawa ustaz macam Syarilong, ini apa politik banyak. Tengoklah politik tak politik, nanti satu hari mana nak tahu muka handsome ni ada dekat parlimen. Baru hampa ada akal. Masa tu bukan Quran ni, the Federal Constitution. Kita bahas semua kat sini. I don't have to refer. Dia. Section ni, artikel ni bab apa, artikel ni bab apa. Jadi tak payah nak condemn lah. Banyak kerja lagi. Baik. Baik. Jadi makna yang dikatakan ahlinya ialah orang yang berilmu dalam bidang tugas yang digalas dan orang yang amanah. Kalau tidak diberikan kepada ahlinya, apa akan berlaku? Kita jawab dengan hadis Bukhari. Ketawa sungguh. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Dengar baik-baik. Apabila sesuatu urusan itu tidak diberikan, tidak diserahkan, jawatan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ini yang berlaku. Pinjam bond samurai. Ninja tak ada sebab dah kena bunuh dengan samurai. 80 bilion.
Tu cerita dia. Nah, ini masalah. Jual aset negara. Nantilah kita suruh kerajaan yang ada ni cek balik betul kan tidak dakwaan ini. Kita baca apa yang ada saja dalam akhbar Harakah. Itulah. Kalau tak betul saman Harakah. Harakah bukan milik saya. Kan? Itu cerita dia. Agak bergema hari ni. Kenapa bergema? Saya pun tak tahu. 2 orang dah tulis share. Agak bergema. Bergema semua kan? Dia 2 orang ikut bergema. Ataupun hampa punya telefon tu cokia. Telefon cap ayam duk komen. Jangan marah. Marah nanti kena jual. Okey, nak pergi hilang ngantuk. Pasal tadi ada kata mengantuk. Kan? Itu cerita dia. Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Negara akan hancur lebur apabila pemimpin bukan dari kalangan ahlinya. Menteri Kewangan mesti bagi saya cari orang yang betul-betul bidang kewangan, ekonomi, pakar ekonomi. Masya Allah. Okey. Okey kan? Dapat buat muka susah hati ya? Tak bangun sahur apa? Itu cerita dia. Okey je Ustaz. Dia kata telefon cak ayam tu. Jangan marah, bukan saya kata, dia orang kata. Baik. Cerita je gitu. Jadi tuan-tuan, saya berdalilkan Quran hadis. Ini Tahfiz Mutmainnah ni for the past 11 years. Dah selama 11 tahun. Siapa yang urus? Saya. Macam mana ustaz urus? Pelajar ramai, ada SPM. Guru-guru committed, alhamdulillah. Agak cemerlang, bukan agak cemerlang lah, bagi saya cemerlang. Ada dapat 9 straight A, 7 A's. Kan? Pengurusan alhamdulillah tip top. Kan? Siapa dia ni pengurusi? I'm Syarilum, chairman of Tahfiz Mutmainnah. Kan? Ustaz, pengalaman apa? Pengurusan. Akaun pun boleh buat, tapi tak sehebat macam Menteri Kewangan sekarang lah. Kan? Boleh lah takat akaun cokia ni. Kan? Akaun orang kampung. Nak buat akaun untuk surau masjid, no sweat lah. Kan? Kita boleh tunjuk masuk keluar. Sebab kita ada ilmu. Tetapi kalau ilmu sahaja tidak boleh dipercayai, jahanam. Dia pandai hebat. Pandai hebat di segi kewangan, tapi dia khianat. Dia boleh menipu. Dia boleh, orang panggil apa perkataan tu? Manipulate. Akaun-akaun tu boleh ditipu. Ini yang kita nak. Kawan tu kata tidak bergema, jelas sekali. Saya dia cerita bergema tu 10 kali sebut, habis masa macam tu. Kan? Boleh tuan-tuan? Ustaz ulas isu Rohingya. Aku bukan orang Rohingya, hampa sibuk apa-apa. Tak payahlah. Ni cerita Rohingya ni cerita remeh-temeh, sebab nak tutup isu yang dilaporkan 95% dakwaan yang disebut orang Cina masuk ke Malaysia tak balik-balik. Ini permainan politik. Dah keluar dalam WhatsApp macam mana seorang Cina tu boleh dapat IC. Sebab tu kita naklah, baik Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, kita lawan secara yang cukup cantik. Jangan kamu jadi pemimpin pemerintah, kamu kencing sana, kamu kencing sini, tipu sana, tipu sini. Sebab apa? Kerana nak jaga kedudukan kekuasaan. Yang Islam ni dengar baik-baik. Soal kuasa memerintah di tangan Allah. Kamu tipu hebat macam mana, licik macam mana, sampai masa dan ketika kamu akan kecundang. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 38. Takkan tak percaya Quran?
Dan sekiranya kamu berpaling, kamu tak nak ikut perintah aku dalam Quran, kata Allah, aku akan gantikan kamu dengan satu kaum yang lain. Kemudian kaum itu tidak seperti kamu. Saya mengharapkan, kita mengharapkan mudah-mudahan Perikatan Nasional, kerajaan yang baru memimpin ini, mudah-mudahan masuk golongan ini. Laksanalah segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tinggalkanlah, haramkanlah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Itu baru masuk dalam kategori mereka tidak seperti kamu. Ini jaminan Allah. Tak ada kerajaan yang akan menongkat langit sampai bila-bila. Tapi lawan biarlah secara gentleman. Jadi isu Rohingya, apa pitanya Rohingya? Saya tak nak jawab. Banyak kerja lagi. Kan? Ni Ustaz Abid Liu pula. Sampai kena panggil Bukit Aman. Dia bukan kena tangkap. Saya tegaskan di sini, kerja dia baik. Kita kena tengok suratul Hajj, surah ke-22 ayat 52. Bila kita nak buat kerja baik, ada cita-cita baik, syaitan akan ganggu. Kadang-kadang syaitan di bulan Ramadan, iblis dan syaitan telah dibelenggu. Tapi yang tak kena belenggu, tak kena rantai, syaitan manusia. Ni yang dia buat kerja. Takkan kerja baik pun kamu nak kata tak baik. Bagi bantuan pun takkan perlu tanya dulu. Nak kena tanya, orang datang minta sedekah, saya miskin tuan, saya pun bawa keluar RM10, kejap nak tanya orang rumah, boleh tak? Orang rumah kata tak payahlah. Confirm queen control. Takut bini lah tu. Saya tak takut bini, tetapi biniku menakutkan aku. Tak ada ketawa, cerai. Itu cerita dia. Abid Liu, kerja dia mulia, tak ada masalah. Kalau nak bawa dalil Quran, saya ada dalil Quran, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, Al-Baqarah 195. Saya dipahamkan bukan sumbangan itu bukan dari orang ramai, duit dia sendiri. Tak apa, saya baca sepenuh. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kenapa turun ayat 195 ni? Sebab ada sahabat yang tak mau lagi berjuang di jalan Allah. Mereka kata cukup dah, kami bersama Muhammad ni dah banyak kali, kami infak harta, Masya Allah. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, tak habis dah cerita amanah. Hampa duk pergi suruh aku hurai ni pula, hampa pun cerai juga. Ni pun cap ayam juga. Sekembali beliau daripada perdagangan, bumi Madinah ketika itu dilanda kemarau panjang. Apa yang berlaku? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menafkahkan seluruh barang dagangannya untuk penduduk bumi Madinah. Bumi Madinah, kalau tak salah saya dan tafsir Profesor Dr. Hamka rahimahullahu taala. Bila dah dia infak, orang tengok tak? Cuma masa tu tak ada TV. Tak ada video boleh rakam. Sama juga. Itu cerita dia. Jadi ceritanya, bila mereka enggan tidak mau menyertai lagi, maka turun ayat ni. Dan Allah kata, dan nafkahkanlah, yakni harta benda kamu di jalan Allah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu di dalam kebinasaan. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah suka pada orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun melakukan kebajikan. Al-Baqarah 195. Saya tak tahulah orang yang duk condemn dia tu nak bawa dalil Quran apa pula. Bagi saya, ramai saya dengar ustaz-ustaz semua kata tak ada masalah. Takkan nak buat baik jadi riak pula. Riak tak riak itu nilaian Allah. Kan? Tu cerita dia. Cukuplah sikit. Kita doalah. Ustaz Abid Liu dipanjangkan umur, Ustaz Syaril Long panjang umur sampai 100 tahun. Sehat, akal, memory still intact, boleh ingat Quran hadis. Kita nak berdakwah sampai ke mati insya-Allah. Berdakwah hingga mati, mati dalam berdakwah insya-Allah. Boleh? Dah setengah jam. Ni banyak lagi nak huraikan, kita cut short lah. Baik.
Letih dah saya pun. Air tak ada. Oi, lupa. Baik. Boleh faham? Kenapa pentingnya kita menyerahkan sesuatu urusan jawatan tanggungjawab kepada ahlinya supaya tidak berlaku kemusnahan ataupun kerosakan. Dapat Menteri Kewangan haprak lingkup negara. Duk cerita hutang 1 triliun. Nah, ni orang marah, "Ustaz, tolong stop politik." Ni Syekh nak beritahu kat you all mengikut Perlembagaan Persekutuan perkara 10.1A. Tiap-tiap warga negara adalah berhak bercakap dan mengeluarkan fikirannya. Saya bercakap, saya bukan fitnah. Ini semua dakwaan-dakwaan yang ada dalam akhbar harakah. Kan? Daripada situ kita bercakap. Jadi kalau you all nak stop I daripada tak boleh cakap, ini hak saya, my constitutional rights. Cakap Inggeris sikit. Tu cerita dia. You nak cakap tapi jangan fitnah. Ada I fitnah? I tak fitnah. I sebut je. Ini dakwaan dalam akhbar-akhbar. Tu cerita dia. Semangat ni. Saya up lagi Ustaz Syarilong umur sampai 150 tahun. Hari itu saya pergi daftar. Sajalah tangan ni gatal. Pergi dengan rumah, jomlah kita daftar haji sekali lagi. Kalau ada rezeki nak pergi kali ketiga. Dah daftar tuan-tuan. Kerani tabung haji kata, okey Ustaz, dah daftar, agak-agak bila saya boleh pergi? InsyaAllah tahun 2104. Saya ambil kalkulator. Sekarang 2019. Masa tu umurku 150 tahun ni, macam kawan itu ni. Hampa boleh bayang, tuan-tuan boleh bayang, saya pergi Mekah umur 150 tahun. Dia orang kata Tok Wali datang bah. Bongkok ya, pegang tongkat pula. Aduh. Kan? Jadi cerita gitu. Society, masyarakat, masjid, surau, negeri, negara hancur sekiranya orang yang khianat yang mengurus. Habis. Sekarang kita nak bagi secara ringkas saja. Nanti you all boring pula. Apa arti amanah? Kan? Nanti kita Ustaz kerap sebut amanah ni satu macam. Bukan masuk politik, kebetulan. Dia orang tu pun kawan-kawan saya juga. Baik. Makna amanah 3. Pertamanya ialah orang yang boleh dipercayai, trustworthy. Dalam bahasa Inggeris. Orang yang boleh dipercayai. Sebab tu Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21. Supaya menjadi contoh teladan kepada manusia. Sebagai pemimpin, dia begitu amanah. Dia tak sulap harta rakyat. Dia tak salah guna kedudukan dan kuasa. Ini bila berkuasa, abuse of power. Baik, kita nak rojok ni dah. Dengar baik-baik kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pemimpin negara yang mendengar, tolong beri perhatian tentang ayat ni. Kenapa ayat ni turun? Ayat 161 Ali Imran, pimpinan tafsir Profesor Mahmud Yunus pada muka surat 95. Kita sama-sama dengar huraian sebentar lagi. Saya baca dulu. Golongan munafik yang senantiasa cemburu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, benci terhadap insan pilihan ini. Setelah tamatnya perang Badar, Islam mendapat kemenangan dan banyak harta rampasan ghanimah menjadi milik Islam. Kemudian pada suatu hari ada seorang hamba Allah ni pergi cek dekat store dan beliau dapati dia ada dua versi. Sebahagian kata
Yang hilang itu adalah sebuah permaidani merah. Yang lagi satu kata sebuah topi merah, topi FRU. Kan? Macam Aziz Sata pakai topi lah, gali lubang nak simpan duit. Gambar Alibaba Hujan Lapuk. Jadi puak-puak munafik kata sudah pasti Muhammad yang ambil. Nah, ini mesti kerja Muhammad. Mentang-mentang dia ketua, mentang-mentang dia pemimpin, dia ambil kat dia dulu. Dengar baik-baik. Wa ma kana linabiyyin ayyamulla wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ali Imran surah ketiga ayat 161. Allah membela kekasih dia. Muhammad bukan seorang yang khianat dalam membahagikan harta rampasan. Dengar baik-baik. Siapa yang mengkhianati harta rampasan, salah guna kuasa, songlap harta negara milik rakyat, mereka akan datang pada hari kiamat nanti dengan barang yang mereka khianati, dan Allah akan memberi balasan setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Nampak tak ni? Itu segi makna. Dengar baik-baik. Huraian. Muka surat 95 insya-Allah. Profesor Mahmud Yunus. Ini pengajaran kepada pemimpin negara. Siapa yang ditakdirkan menjadi pemimpin, dengar baik-baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah berlaku curang atau berkhianat dalam membahagikan harta rampasan. Sebab turun ayat ataupun asbabun nuzul. Melainkan jujur, lurus, adil, dan tidak memandang keluarga atau bukan keluarga, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dan percaya bahawa orang yang berlaku curang akan memikul dosa dan tanggungjawabnya pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia terlepas dari hukuman di dunia. Di dunia mungkin terlepas, dia dah suap dah hakim, you keep your mouth shut, give me your account number, masuk 3 juta. Hak salah jadi tak salah. Hakim itulah yang Nabi kata 3 hakim 2 masuk neraka. Kalau bimbang dengan hadis ni, tak jawatan. Tapi janganlah semua tak jawatan lah, nanti tak ada hakim lah. Tak ketawa Syuroi. Internet slow ustaz. Itu internet awak, bukan kami. Baik, dengar lagi, dengar ni. Ini yang saya nak sampai, mesej utama saya nak sampai. Hal ini patut menjadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara. Macam mana nak kata jangan cakap politik? Ni dia hurai politik. Aduh, Melayu ni bila lah nak sedar-sedar. Nakkah jadi macam orang hia, dia halau keluar, diusir keluar dari kampung halaman sendiri? Kita nak hidup elok-elok. Cina, India, Bengali, Melayu, kita hidup dalam keadaan aman, damai, insya-Allah. Jadi dia kata hal ini patut menjadi petunjuk bagi orang yang memegang tanggungjawab harta benda negara supaya memelihara dan membahaginya dengan jujur, lurus dan adil mengikut semestinya, dan jangan sekali-kali berlaku curang, kerana meskipun dia akan terlepas dari hukuman dunia, dia tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Inilah bezanya orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dari orang kafir. Orang kafir hanya takut hukuman dunia semata-mata, sebab itu dia tidak takut berlaku curang dengan bersembunyi. Faham tak tuan-tuan ni saya baca ni? Saya ulang sekali lagi, surah ketiga ayat 161, nama surah Ali Imran, muka surat 95, rujukan saya tafsir Profesor Mahmud Yunus. Tak boleh cakap politik. Sabtu ni lah. Saya orang Malaysia. Hampa tengok lelak. Apa? Muka Bangla ke? Saya nak keluar IC pula ni. Tapi muka Cina ada sikit lah.
Sepek-sepek. Kan? Itu cerita dia. Itu makna amanah. Yakni orang yang boleh dipercayai yang kedua. Amanah itu makna rasa tanggungjawab. Ni lagi satu. Hak jadi pemimpin. Jangan duk ingat, ini best peluang terbaik. Jangan. Kamu perlu ada rasa tanggungjawab. Apa yang berlaku terhadap negara kamu, kalau terlepas hukuman di dunia, kamu tak akan terlepas hukuman di akhirat. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Suratul Qiyamah, surah ke-75 ayat 36. Apakah manusia menganggap ataupun menyangka mereka akan dibiar begitu sahaja dengan tidak dipertanggungjawab? Apatah lagi jadi pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Bukhari dan Muslim. Setiap kamu pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Boleh? Curai lah kalau kata Ustaz Bangla. Ikmal, Assalamualaikum Ikmal. Ini peminat saya dulu, kini dan selamanya. Tak lama lagi satu hari dia pun jadi ustaz, kahwin dengan anak ustaz. Alhamdulillah. Itu cerita dia. Rasa tanggungjawab. Jangan kita merasakan this is a very very big opportunity. Peluang besar. Buat apa? Nak jadi kaya raya. Jangan. Saya jadi pengurusi. Saya yang berusaha dari dulu sampai sekarang 11 tahun, one man show. Ini sekolah saya boleh sebut sekolah saya. Saya tak letak nama sekolah ni nama saya dalam geran apa, tak ada. Saya tak mau anak cucu saya esok mengaku ini sekolah datuk dia, sekolah bapa aku. Kan? Tapi semua orang tahu. Everybody knows. I'm the one who handle this school. Tu pun saya ada rasa tanggungjawab. Kita ada 60 staff. Kena fikir ni waktu COVID ni mana nak cari duit, nak bayar gaji. Sebab tu pergi tanyalah staff Tafi Mutmainah. Sekolah rendah ada, menengah laki ada, menengah perempuan ada. Ada yang lari malam. Tahu lari malam? Tak syok lah kerja kat sini. I take good care of them, you know. Saya jaga sungguh-sungguh. Apa masalah? Masalah kewangan. Tak apa, sekolah bagi pinjaman tanpa riba. Tak ada motosikal, nak datang susah, kita bertolong beli cash. Kita ada rasa tanggungjawab. They are my subordinates. Orang bawahan saya. Saya nak guna duit sekolah pun boleh, tapi pergi tanyalah. Saya tak guna sewenang-wenang. Sebab saya rasa esok saya akan ditanya. Kita hidup mewah, orang bawahan hidup susah. Matilah aku esok. Pengurusi hidup mewah, Masya Allah. Gaji pekerja 500. Mana nak boleh hidup 500? Kami lain sikit. Walaupun gaji tak banyak, tetapi ada banyak kebajikan. Sekolah support makan minum keluarga, anak-anak. Ada nursery, pusat penjagaan anak-anak. Sebab tu ustazah tak pening kepala lah. Nak letak kat mana anak ni. Yang dia nak fikir, bila pula nak beranak. Tu pakat beranak lah, ya Allah. Kena ambil lagi nursery, pekerja nursery tambahan. Itu nak bagi hilang ngantuk. Tak suka dengar, pergi talih. Banyak lagi lah pagi-pagi ni. Saya, cara saya, I do it my way. Dulu kan ada lagu apa? Allah, famous dulu kan, I do it my way. Bukan I do it my way, lupa lah lagu apa tu, terkenal tu. My way lah lagu, my way. Siapa dia tu, orang putih, lupa kan. Pandai-pandai Deep Purple pula. Jangan duk kencing lah. I do it my way. Aku buat cara aku. Itu saya, tuan-tuan. Jadi kalau nak hantam saya, datang tanya orang yang kenal saya.
Kenal saya. Apa yang saya buat untuk masyarakat Islam. Apa yang saya buat untuk staff. Nah, sebab saya ada rasa tanggungjawab. Nah, tiap-tiap tahun saya bagi bonus raya. Walaupun setahun sekali. Tahun ni tu duk fikir ni. Saya dah tak keluar mana dah. Duit tak ada. Kan? Kalau saya keluar tu, insya-Allah tiap-tiap bulan bolehlah 20,000 ke 25 atau 30,000. Yang sumbangan masuk melalui akaun lagi, alhamdulillah dah banyak membantu. Tapi dah tak keluar, kita duk fikir juga. Ada yang anak 3 orang, 4 orang. Jadi jangan duk condemn Syarilung suka-suka hati nah. Datang berkawan dengan saya dulu. Kenal saya lebih lanjut. Siapa saya? Baik. Itu yang kedua, rasa tanggungjawab. Yang ketiga, yang dikatakan amanah itu ialah, dengar baik-baik, tidak salah guna kuasa. Bila kita berkuasa, kita berkedudukan tinggi, don't take advantage. Jangan ambil kesempatan. Jangan ambil kesempatan. Ini salah. Mana dari Quran? Allah cerita. Sebab tu kita PRU 15 nanti ni, kita kempen lah sikit. Nak pilih pemimpin ni, kita pilih pemimpin yang tak kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Never before in Malaysian history seorang PM senantiasa berdoa. Masya Allah. Dulunya PM yang ke-8 ni tak pernah tunjuk. Dia pun anak ulama juga. Dia boleh berdoa dengan baik, relax, cool. Kita doa mudah-mudahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dipanjangkan umur, diberi kesihatan, diberi kekuatan, taufik untuk melaksanakan tuntutan agama. Dia akan bahagia dunia akhirat. Kalau dunia orang benci, itu tak penting. Yang penting Allah suka dia di akhirat. Bahagia dia, sejahtera di akhirat. Itu cerita. Jadi yang ketiga, dia tidak salah guna kuasa, kedudukan. Ini maknanya amanah. Firman Allah ni, saya dah tanda ni. Ini tafsir H. Zainuddin Hamidi. Dia memang agak suka untuk kita dapati di pasaran. Dah lama tak keluar dah. Bahasa dia pun bahasa Indonesia. Firman Allah dalam surah Muhammad ayat 22. Saya kata nak buat setengah jam tak sampai hati. Tengok orang semua semangat ni. Fahal asaitum in tawallaitum Fahal antum in tawallaitum. Dia bila sangkut kahak, dia ganggu bacaan. Allah berfirman, saya tengoklah dia dah ganggu kahak sampai tak boleh nak baca dah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Ayat 22. Nanti kita dengar tafsiran ayat ni. Maksudnya, maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Dengar huraian. Ini untuk PRU 15 ni. Dengar baik-baik. Cara nak pilih pemimpin. Orang-orang yang tiada mempedomani ajaran Tuhan itu, mana tidak berpandu pada Al-Quran As-Sunnah, jika mereka berkuasa, nescaya kekuasaan itu akan dipergunakannya untuk melakukan kesewenang-wenangan, keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Projek semua bagi adik-beradik, keluarga. Memperturutkan kehendak nafsu. Nak buat projek mega-mega yang tidak memberi manfaat kepada rakyat. Siapa suruh? Minta maaf, saya bukan kritik mana-mana pihak. Ini ajaran Islam. Atau dan mengacaukan masyarakat serta memecah belah persatuan ummah. Inilah cucuk sana, cucuk sini, fitnah sana, fitnah sini. Nampak tak ni? Nampak tak? Macam mana nampak? Tuan-tuan tak ada kitab.
dan mengacau ke masyarakat serta memecah belah persatuan ummah. Sebab tu orang Melayu beragama Islam hari ni kita dalam keadaan cukup tenang, bercakaran sesama sendiri. Kenapa? Pemimpin-pemimpin sebelum ini, pemimpin yang tidak mau berpandukan kepada petunjuk Allah dan Rasul. Cuba dia ikut Quran. Orang Cina baik, orang India, sudah pasti insya-Allah Bengali suka hidup dalam negara Malaysia. Aman, damai, adil, tak ada kroni. Ni nak semangat dah ni. Apa hal ni, tak ada suara pula. Tak lagi Ahmad Nasrul kata cakap. Jadi yang ketiganya makna amanah ialah tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan peribadi, kaum kerabat, kroni-kroni. Tak. Bila berkuasa, kita tunaikan segala kebaikan perintah Allah ni demi untuk kebaikan rakyat, kebaikan negara. Itu amanah. Dah jadi menteri besar, negeri ni milik aku. Itu cerai namanya. Ya, kamu boleh tipu rakyat. Tadi kita dah baca. Esok dengan harta yang kamu tipu itu, kamu akan datang dengan harta tersebut. Ingat dah satu ketika dulu kita digempakan dengan isu enjin jet hilang. Enjin jet ni bukan besar tak hidung, besar ni. Macam mana boleh hilang? Esok jangan bimbang. Ayat ni dah bagi tahu. Kita tunggu di padang mahsyar, tuan-tuan dan puan-puan akan tengok 5-6 orang pikul enjin jet. Mangkuk-mangkuk ni ke? Cerai ni ke? Yang songlap harta negara? Percaya tak percaya? Ayat Quran ada. Sebab tu kena amanah. Wajib amanah. Akhir sekali. Ini dah paling lama ni. Jenis amanah ada 3, mungkin saya tak urai dah. Pertama, amanah hamba terhadap Allah. Kita sebagai hamba Allah, wajib kita kena menyembah Allah. Suruhan Allah kita buat, larangan Allah kita tinggal. Itu amanah yang kita pikul. Kita sebagai hambanya, sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, amanah sesama hamba. Yang tadilah pemimpin, ulama, kita perlu beri nasihat. Itu juga amanah. Sesama kita beri nasihat, teguran, segala pertaruhan. Begitu juga wajib mendidik isteri dan anak-anak dengan pendidikan Islam. Ini semua amanah, jenis amanah. Yang kedua, amanah hamba sesama hamba. Akhir sekali yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Ada talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu ain ke atas setiap individu muslim. Jangan kita hidup dalam kejahilan. Bila kita tak pedulikan Quran Sunnah, inilah akibat musibah, natijah kerana kita jahil. Cuba ikut Quran Sunnah. Pilihan raya datang, nak pilih siapa? Kita ikut cara Islam. Amanah terhadap diri sendiri termasuk apa dia? Pilih jalan yang boleh membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa hadainahu najdain. Aku jadikan 2 jalan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Al-Insan. Setiap pagi Jumaat dibaca di masjid surah ke-76 Al-Insanin ataupun nama dia Ad-Dahri, surah Ad-Dahri. Ayat yang ketiga. Allah sebut, aku adakan bagi kamu 2 jalan. Jalan syukur, jalan kufur. Kamu nak pilih jalan mana? Kamu aku bekalkan akal, ada panduan Quran hadis. Kenapa kau nak pilih jalan sesat? Itu amanah terhadap diri sendiri. Saya bersyukur pada Allah. Terus terang, saya tak malu. Dulu saya juga ignorance. Saya juga jahil tentang Islam. Tapi alhamdulillah, bila saya menuntut ilmu agama, masuk pondok kejap, pergi Yaman kejap,
pulang semula sambung buat kerja dakwah. Jadi kita nampaklah, sebab tu inilah bulan kita perlu rebut sebanyak mungkin keampunan Allah. Jangan kita tangguh, jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Istighfar banyak-banyak. Apa pun minta, ya Allah ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku muslimin dan muslimat sekalian. Itulah yang disebut jenis amanah. Jadi cukup untuk hari ini, insya-Allah. Siapa yang minat untuk membeli dan membantu projek saya ni, saya pun dah pokai dah ni, bolui lo. Jadi dengan sumbangan pembelian tuan-tuan, sebahagian ada yang beli infak kepada sekolah, masuk akaun sekolah terus, tak ada masalah. Saya halal sebab memang niat saya nak bagi kat sekolah sama. Saya dah bagi hampir 6,000 7,000 hasil jualan ni. Saya bantu orang miskin. Ada yang direct account saya, ada direct account sekolah, ada direct account PA saya. Itu cerita dia. Jadi insya-Allah siapa nak pergi umrah, insya-Allah 25 November. Dan terima kasih sekali lagi pada semangat-semangat ni bulan Ramadan. Banyak yang mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Jadi you know what to do. Boleh atau tidak kita bayar zakat kita kepada sekolah? Boleh. Ada. Dalam ni ada. Hari tu saya dah baca. Di antaranya yang ini fi sabilillah itu ialah mendirikan sekolah-sekolah. Ini sekolah agama, hafaz Quran, ada akademik, ada bahasa Arab. Terima kasih pada tuan-tuan dan perempuan yang menyumbang. Yang belum menyumbang, insya-Allah bagilah sikit-sikit sebanyak. Kalau tak bagi RM100 kat saya, RM10, sekolah lain RM10, sekolah nu RM10, agih-agihkan insya-Allah. Terima kasih. Ribuan kemaafan, terkasar bahasa dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalladzi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor akaun ustaz mana, nombor akaun sekolah nanti bagi tahu. Okey ya. Semangat hari ni ya.